Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, Nur Aisyah Umairah binti Fauzi, selaku moderator untuk berbicara pada hari ini. Pada hari ini, saya memperkenalkan panel-panel yang dijemput. Panel pertama dijemput Saudari Nur Khairunisa binti Zulkifli. Seterusnya, panel yang kedua, Saudari Nur Dini binti On. Panel ketiga dijemput Saudara Danish bin Jazuli. Dan panel saya yang terakhir dijemput Saudara Danish Zarfan Sofian bin Niki Sofian. Saya ingin menanyakan beberapa soalan kepada para panel yang dijemput mengenai penglibatan Malaysia dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Okey, Saudara Danish, boleh terangkan kepada para penonton latar belakang tentang penglibatan Malaysia dalam ASEAN? Terima kasih kepada moderator. Saya akan terangkan tentang latar belakang dalam pelibatan Malaysia dalam ASEAN. Ia ditubuhkan pada tahun 1961 dan melibatkan 3 negara di Asia Tenggara, iaitu Malaysia, Filipina dan Thailand. Pada tahun 1963, Maflindo diwujudkan bagi menyelesaikan isu pembentukan Malaysia. Akan tetapi Maflindo gagal mencapai matlamatnya. ASEAN diwujudkan pada 8 Ogos 1967 untuk meningkatkan semangat setiakawan dan keserantauan. Pada peringkat awal, pertubuhan ini hanya dianggoti 5 negara, iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina dan Thailand. ASEAN menerima 5 anggota baru, iaitu Brunei, Myanmar, Laos, Kemboja dan Vietnam. Perlumbaan ini dianggap sebagai kejayaan cemerlang terhadap peluang Malaysia. Terima kasih Saudara Danish atas maklumat yang diberikan. Seterusnya, saya akan menunjukkan soalan kepada Saudara Zarfan untuk peranan Malaysia dalam ASEAN dari aspek politik. Terima kasih kepada moderator yang bertugas. Apa yang saya tahu, peranan Malaysia dalam aspek politik dideklarasikan Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), zon aman, bebas dan berkecuali, telah diumumkan pada tahun 1971 di Kuala Lumpur. Deklarasi ini dikemukakan oleh Malaysia dalam ASEAN untuk Malaysia menjalinkan hubungan dengan China. Malaysia menjadikan ASEAN sebagai platform terpenting untuk mengisytiharkan perubahan dasar luar negara pada peringkat serantau dan global. Selain itu, Malaysia juga terlibat dengan pencarian untuk menyelesaikan konflik politik yang berlaku di Indochina, terutamanya di Vietnam dan Kemboja, kerana dibimbangi akan menjejaskan kestabilan rantau Asia Tenggara. Saya buat penambahan, Malaysia menandatangani Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara pada tahun 1955 untuk menekankan agar negara yang terlibat tidak mengembangkan, mengeluarkan, memperoleh, memiliki atau mengawal senjata nuklear. Kedudukan Asia Tenggara yang strategik turut menjadikannya terlibat secara langsung dalam kancah persaingan membabitkan kuasa besar seperti China dan Amerika Syarikat. Terima kasih pada yang menjawab. Seterusnya, bolehkah Saudari Nisa terangkan pada kami dalam aspek sosial pula? Okey, baik. Saya akan terangkan peranan Malaysia dalam aspek sosial pula. Malaysia menjalankan kerjasama sosial melalui penubuhan Southeast Asian Minister of Education Organisation, Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Kerjasama dalam bidang kebudayaan dilaksanakan seperti mengadakan festival kebudayaan dan kesenian melalui penubuhan tabung kebudayaan ASEAN. Selain itu, sukan SEA telah dilaksanakan bagi menjalinkan kerjasama dalam sukan. Terima kasih Saudari Nisa atas penerangan yang anda diberikan kepada kami. Seterusnya, Saudara Zarfan sila terangkan dalam aspek ekonomi pula. Saya akan terangkan peranan Malaysia dalam aspek ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara sangat bergantung pada keupayaan negara tersebut menjual barangnya ke pasaran antarabangsa. Seterusnya, Malaysia bersetuju untuk memudahkan dan meningkatkan perdagangan sesama anggota ASEAN. Malaysia juga menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif. Pelibatan ini membawa kebaikan kepada perkembangan ekonomi negara. Kerjasama pembangunan ekonomi segitiga melibatkan kerjasama antara pembangunan wilayah baharu yang dimajukan bersama-sama negara anggota ASEAN. Ia bertujuan mendapatkan keuntungan bersama apabila negara jiran saling membantu bagi memajukan kawasan yang terbaik. Ia bertujuan mendapatkan keuntungan bersama apabila negara jiran saling membantu bagi memajukan kawasan yang terlibat. Terima kasih saudara-saudara atas penerangan yang bijak tentang peranan Malaysia dalam aspek sosial, ekonomi dan politik. Seterusnya, kita masuk pada faedah yang diperoleh oleh Malaysia sebagai anggota ASEAN dari segi politik. Saya akan menjawab faedah-faedah yang diperolehi oleh Malaysia sebagai anggota ASEAN. Dari segi politik, ialah manfaat dari segi keselamatan.
Malaysia bebas daripada ancaman senjata nuklear melalui konsep zon bebas senjata nuklear ASEAN. Kerana konsep ini menegaskan bahawa negara luar seperti Rusia, Korea Utara dan China tidak boleh memiliki, meletakkan dan menggunakan tapak di Malaysia untuk tujuan pengujian bom nuklear. Keselamatan Malaysia juga terjamin melalui konsep zon aman, bebas dan berkecuali yang menekankan kepentingan keamanan dan keselamatan negara-negara anggota. Melalui konsep ini, Malaysia sehingga kini dapat mengelakkan sebarang jenis bentuk penjajahan oleh kuasa asing. Bukan itu saja, kedaulatan Malaysia juga dapat dipelihara kerana kuasa-kuasa besar seperti Amerika Syarikat, Rusia dan China tidak boleh mencampur tangan dalam isu-isu di Malaysia. Terima kasih Saudara Danish kerana menawarkan diri untuk menjawab soalan pertama tentang faedah yang diperoleh oleh Malaysia. Seterusnya, Saudara Dini, bolehkah awak terangkan pada kami semua faedah dari segi ekonomi pula? Baiklah, seterusnya, faedah dari segi ekonomi pula ialah Malaysia telah terlibat dengan pelbagai projek perindustrian yang melibatkan kerjasama antara negara serantau. Antara projek perindustrian ialah projek pendidikan dan uria di Bintulu. Malaysia juga dapat memanfaatkan pulangan ekonomi melalui kerjasama perindustrian dengan negara Indonesia. Melalui projek perindustrian baja uria, bukan itu sahaja, Malaysia juga dapat meneroka sumber maritim untuk sektor perikanan, pelancongan dan pelombongan. Pelibatan Malaysia dalam Asian Free Trade Area ataupun AFTA telah menguntungkan sektor perdagangan dengan adanya skim tarif sama rata ataupun CEPT. Wow, terima kasih banyak Saudari Dini. Kita sampai ke soalan yang terakhir. Saudari Nisa, sila terangkan faedah dari segi sosial pula. Selain itu, faedah dari segi sosial, Malaysia juga memperolehi manfaat daripada aspek sosial dan kebudayaan. Melalui program Tahun Melawat Malaysia, keunikan dan kecantikan alam semula jadi di Malaysia, terutamanya di negeri Sabah, Terengganu dan Sarawak, telah menjadikan Malaysia sebagai salah satu tarikan pelancong utama di ASEAN. Malaysia juga mendapat manfaat apabila menganjurkan sukasi. Malaysia dapat menjalinkan hubungan serantau melalui penganjuran sukasi dan seterusnya dapat mengekalkan nama baik negara dalam kalangan negara anggota. Secara tidak langsung, sektor pelancongan ekonomi negara turut berkembang dengan pesat. Saya Saudari Dini, saya akan menambah sedikit tentang faedah dari segi sosial yang diberitahu oleh Saudari Nisa sebentar tadi. Program-program seperti RSCAM dan RELC telah meningkatkan mutu pendidikan di negara ini terutamanya dalam bidang bahasa Inggeris. Bukan itu sahaja, para penimba ilmu di Malaysia juga dapat mengembangkan potensi mereka dalam mempelajari bahasa Brunei Darussalam dan Indonesia melalui penubuhan Mabil. Program pertukaran pelajar antara negara anggota ASEAN juga dapat giat dilaksanakan. Terima kasih semua atas jawapan yang kamu semua berikan. Sampai sini sahaja berbicara kita pada hari ini. Gunung pantai tinggi merawan, nampak dari pandang temu. Berat hati hendak ku tinggalkan, ada jodoh kita bertemu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada saudari-saudara yang menjawab dan yang menonton berbicara ini. Sekian, terima kasih.